Selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada semua anda yang berjaya hadir kepada mesyuarat hari ini ya. Uh, so kita pun tahu buat masa sekarang kes COVID di Malaysia sudah semakin serius. Anda semua kena jaga-jaga ya. Basuh tangan selalu, kena pakai mask pergi mana-mana pun kena jaga-jagalah. Jangan pergi orang ramai punya tempat lah. Kan? Ya. So, Cik Tan, bolehkah anda menjadi setiausaha untuk mesyuarat hari ini? Baik pengurus, saya akan menjadi setiausaha untuk sesi diskusi pada hari ini. Cik Tan, adakah sesiapa yang tidak hadir ke mesyuarat hari ini? Tiada, semua ahli hadir ke mesyuarat pada hari ini. Baiklah, mari kami fokus kepada sesi diskusi kami pada hari ini. Mengikut laporan daripada setiausaha, terdapat beberapa masalah yang berlaku dalam restoran Amirul dalam minggu ini. Cik Pawitra, bolehkah anda huraikan masalah operasi yang dihadapi dalam restoran untuk kami fahami situasi tersebut? Masalah operasi yang dihadapi oleh restoran Amirul pada beberapa bulan ini ialah masalah dalam mendapatkan bahan masak. Hal ini demikian kerana penghantaran bahan oleh pembekal tidak mengikuti hari-hari yang ditentukan. Penghantaran barang yang lewat ini juga menyebabkan barang yang dihantar seperti sayur yang dihantar tiada dalam keadaan yang segar dan cepat rosak. Hal ini sudah pasti memberi kesukaran kepada tukang masak semasa menyediakan makanan di dapur. Ini adalah satu masalah yang serius. Jadi, Cik Pawitra, apakah penyelesaian kepada masalah tersebut? Saya mencadangkan untuk mengambil langkah yang efisien iaitu untuk menukar pembekal yang menghantar bahan masak kepada restoran kita. Penukaran pembekal ini sudah pasti akan memastikan restoran kita untuk mendapat bahan masak secara berterusan serta tidak akan menjejaskan operasi restoran. Ya betul. Buat masa sekarang, farm supply merupakan pembekal yang memberikan harga yang paling murah dalam pasaran. Penukaran pembekal mungkin memerlukan lebih banyak modal untuk membeli bahan masak untuk operasi kita. Tetapi pembekal kita sekarang adalah faktor yang mengganggu operasi kedai makan kita. Lagipun, saya mendapat maklumat dari kedai-kedai yang lain bahawa mereka mendapatkan perkhidmatan pengantaran bahan masak daripada Green Trading sebagai pembekal sayur-sayuran. Hal ini disebabkan oleh ketepatan masa yang dipatuhi semasa penghantaran bahan masak dan kesegaran bahan mereka. Tambahan pula, harga yang ditawarkan oleh Green Trading juga lebih kurang sahaja dengan pembekal sekarang. Kalau begitu, baiklah. Saya tiada bantahan untuk menukar pembekal. Saya juga tiada bantahan untuk menukar pembekal. Saya juga mendapati bahawa sikap pembekal sekarang juga amat sombong. Baiklah, kami cuba menggantikan pembekal sayur-sayuran sekarang dengan Green Trading untuk beberapa bulan ini. Kami akan mendapat maklum balas dari mereka dan menghubungi mereka untuk membuat janji dengan mereka. Ada tidak lagi masalah daripada pengurusan operasi, Cik Pawitra? Ada. Masalah kebersihan telah mengganggu operasi kedai makan kita untuk beberapa bulan ini. Restoran kita sering mempunyai gangguan tikus. Tikus ini juga akan membawa pelbagai penyakit seperti penyakit leptospirosis, salmonellosis dan sebagainya. Kenapa pula? Masalah tikus sangat serius tahu. Kedai makan kami kemungkinan akan disamak oleh unit kebersihan
disebabkan masalah ini? Hal ini disebabkan oleh pekerja restoran Amirul yang tidak membersihkan kedai sepenuhnya selepas waktu operasi. Keadaan ini memberi ruang kepada masalah tikus untuk membiak dan merosakkan bahan masak di dapur. Hal ini juga membawa kepada keadaan yang tidak menyenangkan serta persekitaran yang kotor ini juga tidak akan menarik perhatian pelanggan untuk makan di restoran kita. Aduhai. Aduhai. Pekerja-pekerja sambilan itu memang malas, terutamanya Aming dengan Ken Hao. Mereka sangat malas dan tidak bertanggungjawab untuk membersihkan kedai kita kan. Tetapi buat masa sekarang kita tiada pilihan. Tiada pengganti mereka dapat dicari. Apa kata kami menetapkan peraturan untuk membersihkan dapur kedai sebelum habis kerja setiap hari? Betul pengurus. Saya juga berpendapat bahawa pekerja-pekerja sambilan juga berpengetahuan kurang tentang kebersihan. Sebab tahap kebersihan yang rendah bagi restoran kita akan menyebabkan berlakunya kes keracunan makanan apabila pelanggan menikmati makanan di restoran kita. Tetapi juga imej restoran kita akan terjejas juga. Masalah ini haruslah diselesaikan secepat mungkin. Yelah, betul. Bayangkan ke restoran kami dikenakan tindakan oleh Jabatan Kesihatan, maka kita juga berkemungkinan akan mengambil jangka masa yang agak panjang dalam mengembalikan reputasi restoran kami. Situasi yang lebih teruk pula kalau diarahkan oleh pihak atasan untuk menutup restoran kita. Saya setuju juga. Jadi, saya akan memastikan pekerja-pekerjanya untuk membersihkan restoran kita sebelum tutup kedai. Pekerja-pekerja juga akan diarahkan untuk membersihkan dapur, membuang sisa makanan dan semua sampah sekeliling restoran serta mengelap lantai. Harap cara-cara ini dapat menyelesaikan masalah tikus yang akan membawa pelbagai penyakit di restoran kita. Saya juga akan menumpukan perhatian terhadap pekerja-pekerja sambilan yang tidak mematuhi etika pakaian yang ditetapkan. Sebagai contoh, ada yang sesetengah pekerja yang tidak memakai sarung tangan plastik atau apron semasa menyediakan makanan. Bagaimanakah pengurus operasi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya pengurus, saya bercadang agar menguatkuasakan peraturan-peraturan kita dengan mengenakan denda kepada pekerja-pekerja yang tidak mematuhi etika pakaian yang ditetapkan. Baiklah, Cik Pawitra. Kamu akan menyusul masalah-masalah ini dan memberi maklumat kepada saya dari semasa ke semasa. Saya akan menyelesaikan masalah yang diterangkan tadi secepat mungkin dan saya yakin bahawa ia tidak akan mengecewakan pengurus. Baiklah, mari kita teruskan dengan masalah kedua. Pengurus jualan dan pemasaran. Kenapa restoran kita mengalami pengurangan hasil? Bolehkah anda memberitahu tentang hasil yang kita dapat dalam bulan lepas? Sebab saya rasa agak teruk dalam pengurangan hasil. Boleh pengurus. Mengikut statistik yang saya dapat bulan lepas, hasil restoran kita telah mengalami penurunan iaitu sebanyak 25 hingga 30% pada bulan lepas. Teruknya. Bukankah anda yakin bahawa bulan ini akan dapat jualan yang tinggi? Saya nak penjelasan dari awak. Baik pengurus.
Masalah ini timbul disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang semakin berleluasa di Malaysia. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, masa operasi restoran kita telah berkurang, iaitu dari pukul 10 pagi hingga 7 malam sahaja. Jadi ini telah menyebabkan kekurangan dalam bilangan pelanggan yang datang ke restoran kita. Tambahan pula, sepanjang PKP, pelanggan hanya dibenarkan untuk membungkus dan membawa pulang makanan mereka. Oleh itu, pelanggan kurang berkunjung ke restoran kita bagi mengurangkan risiko. Lagipun saya juga dimaklumkan bahawa restoran kita telah membatalkan servis e-pengantaran makanan kepada pelanggan. Bolehkah anda bagi penjelasan kepada kita? Ya, pengurus. Hal ini demikian kerana penghantaran makanan termasuk cas penghantaran yang tinggi, iaitu mengikut data yang saya dapati, mereka nak cas penghantaran tersebut adalah melebihi 30% daripada kos makanan. Oleh itu, kami terpaksa berhenti daripada menggunakan perkhidmatan e-penghantaran makanan yang akan membebankan restoran kita. Macam ini, kenapa anda tidak menghantar email kepada syarikat tersebut untuk mengurangkan caj? Pengurus, saya telah menghantar email kepada syarikat tersebut tentang pengurangan caj. Saya berjadang untuk mengurangkan dari 30% kepada 15%. Saya rasa cadangan ini agak baik. Tapi, apakah balasan daripada syarikat tersebut? Sepanjang masa saya sudah menghantar email tu, saya juga dapat balasan daripada mereka, iaitu memberitahu bahawa mereka sedang berbincang untuk mengurangkan caj bagi membantu restoran mengatasi krisis. Baiklah, masalah yang anda sebut tadi perlu diselesaikan serta-merta. Apakah penyelesaian daripada anda semua untuk masalah ini? Baik, bagi menyelesaikan masa operasi restoran kita, saya berjadang untuk kemaskini masa perniagaan yang akan dibuka atau ditutup. Kerana kerajaan telah mengumumkan bahawa semua premis perniagaan dibenarkan untuk beroperasi sehingga 2 pagi. Jadi saya berjadang agar masa operasi restoran kita akan bertukar daripada 10 pagi hingga 7 malam kepada 10 pagi hingga 12.30 malam. Lagi satu tambahan, kita boleh memaparkan waktu operasi restoran dalam laman web. Apabila pelanggan melawat profil perniagaan, mereka akan mengetahui tentang masa yang tepat untuk mengunjungi restoran kita. Bagi mengatasi masalah tentang caj penghantaran makanan yang tinggi, sementara menunggu balasan daripada syarikat tersebut, saya berjadang untuk memaparkan iklan dalam media sosial. Kerana penggunaan media sosial dapat memperolehi banyak sasaran daripada pelanggan yang berpotensi tinggi dan juga tidak memerlukan peruntukan dan kos yang tinggi. Maaf, saya nak tahu apakah jenis media sosial yang anda akan gunakan untuk memasarkan perniagaan kita kepada pelanggan. Saya cadang untuk menggunakan Facebook untuk memaparkan promosi restoran kita. Jika anda memberi penjelasan anda kenapa menggunakan Facebook dan Instagram? Saya rasa kalau kita menggunakan Facebook sebab Facebook amat popular pada generasi hari ini. Majoriti semua orang ada mempunyai akaun Facebook.
Dan satu lagi kelebihan iaitu Facebook adalah percuma. Lagi satu, maklumat yang kita paparkan akan lebih cepat tersebar. Hal ini disebabkan berlakunya maklum balas dan perkongsian antara rakan-rakan pelanggan dalam laman media sosial. Jadi, ada apa pendekatan yang efektif bagi menarik perhatian pelanggan untuk berkunjung ke restoran kita untuk meningkatkan hasil jualan kita? Ada pengurus. Saya bercadang agar menjemput food blogger atau Insta famous yang terkenal untuk menyebarkan restoran kita dalam media sosial. Dan pada masa yang sama, kita juga dapat menarik pelanggan ke restoran kita. So, apabila food blogger memberi respon atau ulasan yang positif, yang ini akan meningkatkan reputasi dan imej restoran kita. Saya rasa idea ini cukup bagus. Jadi, siapakah anda akan menjemput untuk mempromosikan restoran kita? Kalau mengikut informasi yang saya dapatkan, saya akan menjemput blogger yang terkenal seperti Malaysian Flavors, Malaysian Foodie Recipe dan lain-lain. So, saya sudah menghantar jemput melalui email dan juga sedang menunggu balasan daripada mereka. Baiklah, kami akan menggunakan cara ini untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi, saya berharap akan dapat berita baik daripada anda. Baiklah, pengurus. Sebelum saya lupa, saya hendak mengingatkan kamu semua untuk memastikan kedai makan kita sentiasa mematuhi SOP. Semua pelanggan dan pekerja hendaklah memakai pelitup muka dengan betul dan jangan letak di bawah dagu. Mengikut ke Majlis Kesihatan Negara, pelitup muka adalah perisai diri dan ianya tidak berkesan jika anda pakai di dagu. Seterusnya, setiap pekerja hendaklah diukur suhu sebelum bekerja. Pekerja dan pelanggan yang melebihi suhu 37.5 darjah Celsius adalah dikira demam ya, dan suhu normal adalah antara 36 hingga 37.5 darjah Celsius. Jarak antara meja di dalam kedai kita juga hendaklah dipastikan 1 meter. Pengurus, saya nak memberitahu bahawa kedai kami banyak cekap dalam mematuhi SOP. Kami juga menyediakan pencuci tangan untuk pelanggan dan juga memastikan mereka mengimpas kod QR MySejahtera sebelum masuk kedai. Pelanggan yang tidak mematuhi SOP yang ditetapkan adalah dilarang masuk ke restoran kami. Macam tu terbaiklah. Selanjutnya, mari kita bincang tentang masalah dalam bahagian kewangan. Jetsu, masalah kelewatan pembayaran hutang kepada pembekal kita. Sudah selesai belum? Kamu pernah sebut tentang masalah ini dalam mesyuarat sebelum ini kan? Bolehkah anda kemaskini masalah ini supaya kita dapat memahami persoalan tersebut dan menyelesaikan bersama-sama? Baik, terima kasih pengurus. Kami dimaklumkan bahawa pembekal daging lembu dan kambing yang sedia ada mungkin akan berhenti untuk menyalurkan daging kepada restoran kita sekiranya hutang lama tidak dijelaskan dalam masa yang terdekat. Hal ini demikian kerana aliran tunai di kedai kita tidak mempunyai perolehan yang cepat dan ini menyebabkan kita tidak dapat melaksanakan hutang dalam masa yang terdekat. Jadi pengaliran tunai kita masih tidak cepatlah. Kalau begitu, apakah cadangan Jetsu mengenai masalah tersebut? Kita tidak boleh kehilangan pembekal daging lembu dan daging kambing ini.
mereka adalah antara pembekal yang paling berkualiti dalam bandar ini. Baik, pengurus. Saran saya adalah kita harus membayar hutang yang lama secepat mungkin supaya pembekal kita akan terus menghantar bahan mentah kepada kita, dan pada masa yang sama kita juga boleh meneruskan operasi perniagaan kita tanpa sebarang masalah. Encik Ho dan Encik Su, kebetulan pula green trading yang disebut tadi juga pembekal daging lembu dan kambing. Kalau boleh, kami boleh menggunakan green trading untuk membekalkan kedua-dua bahan, iaitu sayur-sayuran dan daging untuk restoran kita. Betul juga. Lagipun kalau kedua-dua bahan masak dibekalkan oleh green trading, kos penghantaran bahan pun dapat dikurangkan. Cadangan ini amat baik Encik Su dan Cik Pavitra. Bolehkah anda menghubungi Green Trading untuk urus janji dengan mereka? Baiklah, saya akan menghubungi green trading secepat mungkin untuk memaklumkan kepada mereka supaya untuk membekalkan bahan-bahan kepada kita. Mana tahu mereka juga berkemungkinan akan memberikan diskaun kepada kita sekiranya kita beli secara pukau kan? Baiklah, teruskan usaha tersebut ya. Okey, terima kasih pengurus. So masalah yang seterusnya adalah kekangan kewangan dalam perniagaan kita. Susulan daripada pelaksanaan PKP pada awal tahun ini, ia secara tidak langsungnya telah menjejaskan pendapatan kita. Untuk memahami lebih lanjut, biar saya paparkan laporan saya. Baiklah. So, ini untuk laporan yang telah saya sediakan. Ini berdasarkan graf yang saya tunjuk ini. Seperti anda boleh lihat, graf yang orange ini menunjukkan untung bersih kedai kita. So, semasa PKP bermula, ia menunjukkan angka yang defisit. Ini menunjukkan perolehan kedai kita sangat teruk semasa PKP. Menurut sekiranya kita tidak melakukan apa-apa, perniagaan kita akan gulung tikar. So kita perlu melakukan sesuatu untuk menaikkan pendapatan kita. Saya juga perasan mengenai masalah ini, di mana ia juga berlaku dalam perniagaan lain, terutamanya masa PKP. Apakah strategi Encik Su untuk mengatasi masalah ini? Antara strategi yang boleh dilakukan adalah seperti yang telah dinyatakan oleh Encik Liu sebentar tadi mengenai iklan di media sosial untuk diwawahkan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Manakala cadangan saya adalah kita harus mengubah masa bekerja untuk bekerja sepenuh masa kepada separuh masa. Hal ini membolehkan kita mengekalkan pekerja yang sedia ada, dan sebolehnya saya sendiri tidak ingin mereka kehilangan pekerjaan, terutamanya pada masa pandemik ini. Secara tidak langsungnya ini kita dapat mengurangkan kos gaji sepenuh masa dan mengekalkan pekerja kita. Saya rasa idea ini sangat bernas. Saya juga setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Encik Su. Baiklah, sampai sekarang ada tidak lagi masalah-masalah yang belum disebut? Sebelum saya terlupa pengurus, daripada pemerhatian saya untuk beberapa bulan ini, saya mendapati bahawa kos air di kedai kita sangat tinggi. Ada tidak sesiapa lagi yang menyedari masalah tersebut? Saya juga menyedari tentang masalah tersebut. Hal ini berlaku kerana terdapat paip air yang bocor di tandas dan belakang kedai kita. Kami telah menghubungi tukang paip untuk membaiki paip-paip tersebut,
tetapi mereka hanya boleh datang pada minggu depan. Oh, macam tu rupanya. Yang tukang paip tu Encik Tan kan? Tak apa. Sementara menunggu tutupkan paip air utama selepas tutup kedai dan tukar semula pada hari yang berikutnya. Saya berharap agar tindakan ini akan mengurangkan pembaziran walaupun sedikit. Baiklah, Baiklah. Baiklah. Saya juga dimaklumkan bahawa servis restoran kita servis restoran kita agak lambat dan ia menyebabkan pelanggan lama kurang berminat untuk berkunjung ke restoran kita. Jadi, siapa yang bertanggungjawab kepada masalah ini? Pengurus sumber manusia, apa yang anda ingin menjelaskan tentang masalah tersebut yang saya terangkan tadi? hal ini demikian kerana sikap pekerja restoran kita yang melampau. Mereka menunjukkan sikap sambil lewa semasa bekerja. Sesetengah pekerja asyik menggunakan telefon bimbit semasa bekerja, manakala yang lain pula bersembang pada masa lapang. Sehubungan itu, mereka juga bersikap kurang sopan terhadap pelanggan atau pengurus lain. Hal ini telah menjejaskan imej restoran kita. Aduhai. Pekerja-pekerja sambilan itu memang sikap mereka teruk kan? Ya. Kalau begitu, apakah cadangan anda bagi mengatasi masalah ini? Saya rasa mereka boleh menghadiri kem bimbingan supaya dapat meningkatkan prestasi dan kemahiran mereka pada masa kelak. Terdapat pembimbing yang profesional untuk mengajar mereka supaya menjadi seorang pekerja yang lebih berkualiti dan berkemahiran tinggi. Saya berharap agar mereka akan mendapat manfaat daripada kem bimbingan tersebut. Saya juga bercadang untuk membuat program latihan pekerja dan kaki tangan. Hal ini demikian kerana program tersebut memanfaatkan mereka dan juga restoran kita dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, terdapat juga beberapa tukang masak yang kurang profesional dalam memasak. Sesetengah pelanggan telah mengadu bahawa makanan terlalu tawar ataupun masin. Jadi saya rasa mereka juga boleh menghadiri kem bimbingan seperti yang saya cakap tadi. Tambahan pula, ini akan menjejaskan imej dan prestasi restoran kita. Jadi kita harus membekalkan servis yang terbaik kepada pelanggan kita. Baiklah. Jadi isu ini bergantung kepada anda ya, Cik Tan? Ya. Selain daripada isu-isu yang disebut tadi, ada tidak masalah lain yang hendak dimaklumkan dalam mesyuarat ini? Saya hendak memaklumkan bahawa pekerja lama kita iaitu Abu, hari itu dia tersedia dalam dapur sebab lantai licin. Dia telah dihantar ke hospital dan hendak mengambil cuti untuk beberapa minggu. Oh, hal ini sudah dimaklumkan kepada saya 2 hari lepas. Tuntutan Sabtu juga telah diambil untuk kos rawatannya di hospital. Tak apa. Buat masa sekarang, kedai kami pun tidak begitu sibuk. Bagi dia rehat lama sikit pun tak apa. Semoga Abu cepat sembuh. Jadi, ada tidak lagi isu yang belum dimaklumkan? Ya ada. Ya ada. Ya ada ya semua. Baiklah. Jadi macam itu, kalau tiada masalah yang hendak dimaklumkan, mari kita merumuskan apa yang tadi kita bincangkan semasa mesyuarat. Setiausaha, sila maklumkan rumusan mesyuarat pada hari ini. Baik pengurus, bagi pengurusan operasi, terdapat beberapa isu iaitu masalah bahan masak yang tidak segar dan masalah kebersihan. Penukaran pembekal kepada green trading adalah penyelesaian kepada masalah bahan
masak. Tambahan pula, pekerja akan membersihkan persekitaran restoran kita sebelum tutup untuk memastikan masalah kebersihan diselesaikan. Selain itu, pengurusan jualan dan pemasaran menghadapi isu penurunan hasil disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang menghadkan waktu operasi restoran kita. Untuk menyelesaikan isu ini, masa operasi restoran kita dicadangkan bertukar kepada pukul 10 pagi hingga 12 lewat malam. Isu kedua ialah caj penghantaran makanan yang tinggi. Masalah ini telah diuruskan dan kita sedang menunggu balasan daripada syarikat tersebut. Sementara itu, pengurus jualan dan pemasaran akan memaparkan iklan dalam media sosial untuk meningkatkan kesedaran pelanggan tentang waktu operasi dan diskaun juga. Pengurusan kewangan juga mempunyai dua isu, iaitu masalah kelewatan pembayaran hutang kepada pembekal dan bil air yang tinggi. Cadangan pembayaran hutang lama serta-merta dan penukaran pembekal kepada green trading sudah diterima untuk menyelesaikan isu pertama. Bil air yang tinggi akan diselesaikan dengan penutupan paip air utama kedai sementara menunggu tukang paip untuk membaikinya. Pengurusan sumber manusia juga mempunyai dua masalah, iaitu sikap pekerja yang malas dan tukang masak yang tidak profesional. Bagi menyelesaikan isu ini, kem bimbingan dan latihan akan diberi kepada mereka untuk meningkatkan motivasi dan prestasi mereka semasa bekerja. Setakat ini saja untuk rumusan mesyuarat pada hari ini. Kalau begitu, saya akan menangguhkan mesyuarat ini kepada hari bulan 16 November ya. Setiausaha akan mengemas kini dan maklumkan kepada anda semua. Dan terima kasih kepada kalian yang menghadiri mesyuarat pada hari ini. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi dan jaga diri. Baiklah pengurus. Bagus.